Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah masuk fasa-fasa terakhir bulan Ramadan. Dan kita harapkan dan kita doakan sama-sama agar kita semua dipermudahkan urusan, dilimpahi rezeki yang tak pernah putus, insyaAllah. Dan hari ini tahniah anda bersama dengan saya, Cikgu Alias bin Syam Jafri. Dan kita terus kepada sambung kelas online di rumah untuk darjah khas pendidikan ibadat. Baik, untuk tajuk kita hari ini mudah saja, bab makanan. Okey. Kenapa makanan tu termasuk dalam ibadah? Sebab kalaulah kita salah makan, kalaulah kita tak jaga bab pemakanan, dia akan jadi darah daging. Dan akhirnya nanti kelak dia akan menyebabkan ibadah kita sukar untuk diterima. Baik, kita masuk. Yang pertama, bab makanan. Baik. Makanan ini artinya benda atau sesuatu yang kita buat makan dan minum untuk tubuh badan kita. Bahkan selain pada manusia, haiwan juga, tumbuh-tumbuhan juga memerlukan makanan dan minuman. Cuma bezanya makanan untuk manusia ini dia berkhasiat lah. Dia ada ada nasi, ada air pula, ada Milo, air katira dan sebagainya. Kan? Kalau macam tumbuhan hanya memerlukan air hujan, air yang disiram, itu saja. Baik, hikmah untuk kita makan dan minum yang halal. Kenapa kena makan makanan yang halal, sumber yang halal? Kenapa? Yang pertama, selamat daripada api neraka. Ni jawapan yang basic, semua pelajar akan jawab. Selamat daripada api neraka, mendapat ganjaran pahala pun boleh juga. So untuk kat sini selamat daripada ditimpa ataupun dikena siksaan api neraka. Seterusnya, bukti ketaatan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dah perintahkan bahawa kita kena ikut perintah Allah, jangan buat perkara-perkara yang Allah larang, yang agama Islam larang. Guideline-nya tu kena ikut. Yang seterusnya, menjadi syarat dan doa ibadah diterima oleh Allah. Apabila kita mengamalkan makanan yang sihat, badan kita sihat, otak kita sihat, jiwa kita sihat, maka segala-galanya mudah di sisi Allah. Bagi sekolah pun ibadah, saya dah cakap yang lepas, bagi awak makan pun ibadah, menulis pun ibadah, tidur pun ibadah. Justru itu semuanya termasuk dalam ibadah. So kena jagalah aspek ni. Makan banyak sangat, makan jajan, nanti otak jadi lupa, pun tak boleh juga. Istilahnya macam itu. Minum air bergas dan sebagainya. Contoh. Seterusnya, memberikan kesan yang baik kepada rohani dan jasmani. Maksudnya dekat sini, manusia ni ada dua. Dalam tubuh ada manusia daripada hujung rambut sampai hujung kaki ada rohani, jasmani. Yang mana rohani dalaman, jasmani luaran. Kalau kita cubit sakit, tu luaran. Kalau dalaman ni hati kita, nafsu kita, akal kita, benda yang tak nampak tapi benda tu wujud, roh kita. So jadi apabila kita bab makan, memang masuk mulut, dia akan jadi darah daging. Tetapi kena faham dia juga akan dipecahkan kepada dua. Satu untuk badan, iaitu jasmani. Apa dia? Kalau makan banyak sangat dia jadi berlemak. Kalau makan banyak sangat atau makan tak berkhasiat, badan jadi lemah. Itu untuk efek dekat jasmani kita. Rohani kita pula, contoh banyak makan jajan, hati kita berat nak dengar cakap ibu ayah. Contoh banyak sangat minuman bergas, otak jadi susah nak menghafal bab-bab ataupun nak mengingat bab-bab pelajaran. Contoh begitu. Baik, seterusnya, saya buat peta minda macam ni bagi nak mudah faham. Yang pertama, tidak beracun. Yang kedua, tidak dapat hidup di darat, ataupun dia ni sifatnya dua alam. Apa benda je? Tambah dua perkara ini, dua permasalahan ini, dia akan jadi keyword kita, iaitu binatang laut yang halal. Kita nak tengok binatang ni darat boleh makan, laut boleh makan, dengan syarat yang laut ini dia tidaklah bersifat dua alam. Apa benda binatang yang dua alam, kita masuk je lagi. Yang kedua, dia tidak beracun. Contoh ada ular air ataupun ada ikan yang berduri beracun pun tak boleh. Obor-obor pun tak boleh. Sebab dia beracun. Contoh begitu. Baik. Selagi mana dia tidak beracun atau tak ada mengandungi dua perkara tadi, dia boleh makan. Okey. Binatang, ni tertutup sikit. Binatang yang hidup dua alam haram dimakan. Kena faham benda tu. Terus jatuh hukum haram, tak boleh dimakan. Sebab apa nanti kita masuk. Baik, contoh binatang yang dua alam, ketam batu. Ketam batu ni dia memang yang besar kedabak tu. Dia beza dengan ketam masak. Jangan pula nanti tengok mak awak masak ketam, awak cakap ni hidup dua alam, ustaz cakap tak boleh makan. Tak boleh, bukan. Ketam batu. Seterusnya, katak. Katak tak boleh makan. Yang selalu makan kita nampak orang Cina. So katak tak boleh sebab dia hidup dua alam. Banyak lagi makanan yang berkhasiat yang kita boleh makan. Seterusnya, ular air. Tadi saya dah nyatakan. Ular
spesies ular air ke ular darat ke, dia berbisa, memang tak boleh makan. Okey, walaupun dia hidup kat air. Atau katalah dia tak ada bisa, tapi dia hidup kat air dan dia hidup kat darat, tak boleh. Faham? Beza Ni ular tau. Jangan awak nampak benda yang panjang ni, oh ni tak boleh makan. Itu ada satu lagi, dia macam ular tapi namanya belut. Okey, faham belut dia hidup kat laut. Dekat air saja, tak hidup kat darat, so boleh makan. Ada satu lagi macam ular juga, apa dia? Ikan sembilang. So tu boleh makan. Ni konteksnya ular sahaja, ular. Okey, seterusnya buaya confirm tak boleh makan. Okey, seterusnya penyu, sememangnya lah. Okey, bahkan kat Malaysia juga penyu ini satu binatang yang dalam perlindungan lah. Okey, so tak boleh makan, tak boleh buru dan sebagainya. Okey, memerang, pun sama juga. Baik, kita tengok dekat sini. Okey, binatang yang darat yang halal dimakan. Ni kalau kita faham, kita belajar dulu darjah 5, darjah 6, binatang yang halal dimakan ini yang kat darat ni, yang pertama kita kena sembelih, betul? Sembelih dekat dua urat ni, iaitu urat salur darah dia dengan pernafasan dia ni. Kat sini ada dua urat, marid dengan halqum ni, dekat area sini ya. Okay, yang kena disembelih apa dia? Lembu, kambing, contoh. Okay, kerbau. Apabila dah sembelih boleh dimakan. Kalau tak sembelih, contoh ikan tak payah disembelih, so boleh makan. Tapi dekat sini yang dekat darat, contoh yang besar-besar tu kena sembelih. Ayam kena sembelih. Okay, seterusnya untuk yang di darat yang halal dimakan, yang pertama silam burung merpati. Burung merpati boleh makan tak? Boleh. So kena apa? Kena sembelih. Burung gagak boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Burung gagak ni makan bangkai. Okay. Seterusnya zirafah. Zirafah ada leher, so kalau tangkap sembelih. Tapi biasa jarang orang makan zirafah ni, sebab zirafah ni susah nak dapat. Kemudiannya awak kena faham, zirafah ni juga antara salah satu binatang yang hampir pupus. So jadi pihak dunia tidak membenarkan untuk kita menangkap sesuka hati, bela, makan dan sebagainya. Okey, banyak lagi binatang kecil-kecil yang kita boleh makan yang tidak terancam. Seterusnya, okey, arnab boleh makan tak? Boleh. Kalau rasa nak makan sangat arnab tu, pergilah cari arnab ke atau beli daging burger. Pun ada juga daging burger arnab. Okey, boleh makan. Seterusnya, okey, Dog ni tak ada kat Malaysia. Dog ni ada dekat tanah lapang dekat Mekah, dekat Mesir lah. Siapa yang kat sana dapat. Dia umpama macam biawak, tapi dia bukannya biawak. Dia jenis kecil merangkak begitulah. Tapi dagingnya sikit liat. So kat sana dapat, kat sini tak dapat. Siapa nak tengok macam mana rupa dog tu, kena google lah. Baik, ayam, kambing. Ni benda yang basic. Kita tahulah ayam, kambing pun kena sembelih. Okay, so dia halal, tak ada apa-apa masalah. Okay, yang kena faham benda ni benda yang hidup. Dia bukannya dah mati, awak pun makan. Tak boleh. Ayam walaupun dah mati, tak boleh makan. Beza dengan ikan. Ikan dah mati, boleh makan. Ayam, tak boleh. So, kalau dapat tangkap ayam tu, pastikan dia disembelih. Atau mau pergi kedai, nampak ayam tu dah mati, betul. So, boleh makan. Sebab apa? Sebab dia disembelih. Kalau tak nampak disembelih, ataupun tengok lehernya tak putus, tak boleh lah sembelih. Tak boleh makan lah. Okay, binatang darat yang haram dimakan, apa dia? Yang pertama, anjing. Anjing tak boleh makan sebab air liur dia, tubuh badan dia tu, anjing dah khinzir ataupun balik baya, dia ada kuman yang sangat-sangat tinggi pada badan dia, so tak boleh makan. Okay, harimau tak boleh makan. Okay, seterusnya helang. Okay, burung gagak, tadi saya dah nyatakan. Lalat, kenapa lalat? Lalat ni dihinggapkan najis. Tubuh badan dia, kaki dia, mata dia, semua yang ada kat lalat ni semuanya najis. Okay, ular. Okay, sebab apa? Sebab dia berbisa. Semut tak boleh makan. Awak ambil semut dalam satu genggam tu awak makan pun tak boleh. Tapi seandainya tengah minum air termasuk semut seekor, 2, 3, 4 ekor, tak sengaja terminum, tak ada masalah. Tapi kalau kau nak nampak dalam cawan tu penuh dengan 5, 6 ekor penuh dengan semut, kau pun saja minum, tu tak boleh lah. Kalau termasuk 1, 2 tak perasan, tak ada masalah. Ataupun nampak kau keluarkan, minum balik air tu, tak ada masalah. Sebab tu orang cakap kalau kita minum air, orang ni pelupa lah, awak ni pelupa lah, banyak minum semut lah tu, banyak makan semut lah tu. Istilahnya begitu. So tak elok. Okay, kena faham benda tu. Tak sengaja lain, tapi dalam kuantiti yang sikit. Okay, seterusnya ular. Okay, tadi saya dah sebut. Okay, ikan buntal. Ikan buntal ni ikan yang kalau kita mancing ni, kita tangkap, dia naik kat darat, dia kembang. Dia jadi besar, gelembung macam belon. So tak boleh, sebab itu semua beracun, dia berbuih. Awak makan, kemungkinan besar kita akan jalan dulu.
Bukan jalan pergi mana maksudnya jalan terus innalillah. Okay, so kena jaga benda tu. Okay, sebab tu orang dapat tangkap, orang terus buang. Seterusnya, okay, hasil kacukan antara binatang yang halal dengan yang haram. Nah, ni saya salah je So halal, halam, lam. Okay, ni dia terbalik. Dia punya font tu salah. Okay, binatang yang halal contoh lembu kacuk dengan anjing. Dapat anaknya tu begini-begini. So tak boleh. Tak boleh makan. Walaupun ada sumber yang halal. Faham Hasil kacukan tak boleh. Hasil klon. Klon contoh. Klon gabung antara genetik pun tak boleh. Sebab apa? Dia tak sempurna. Okay, faham Okay, baik. Seterusnya. Kita tengok dekat sini pembahagian hukum. Hukum kat sini ada dua. Yang satu lagi nanti pun ada juga pembahagian hukum. Bab yang ini hukumnya haram semuanya. Apa dia? Haram makan makanan yang terkena najis. Contoh contoh yang terkena najis, contoh awak makan awak beli kari pap ke mi ke terkena najis, tak boleh makan. Okey, buang. Okey, seterusnya haram makanan yang memudaratkan tubuh badan. Contohnya makanan tu bercampur dengan racun ataupun benda yang tajam-tajam dan sebagainya. So tak boleh. Okey. Contoh nak makan benda-benda yang bercampur yang boleh melukakan tubuh badan kita, tak boleh lah. Seterusnya minum racun, lagi tak boleh. Okey. Baik. Benda basic haram ni kena faham Sebab racun ni benda yang boleh menyebabkan kematian, tersiksa tubuh badan, hancur fungsi-fungsi ataupun rosaknya fungsi-fungsi tubuh badan. Seterusnya, benda yang suci tetapi haram. Disuci tapi haram. Apa dia? Yang pertama, tumbuhan beracun. Tak boleh makan. Contoh tumbuhan beracun, pokok kaktus, boleh bela, boleh jaga, tapi tak boleh makan. Sebab apa? Ada duri. Contoh begitu. Sesuatu yang memabukkan, contoh pokok ketum dan sebagainya lah. Makan kulit binatang yang tidak halal dimakan walaupun telah masak. Contoh dapat tangkap harimau, lepas tu awak makan kulitnya dengan alasan awak dah masak, dah rebus, buang dia punya kotoran pun tak boleh. Haram, tetap haram. Seterusnya, sesuatu yang dianggap kotor. Apa dia? Kotor macam contoh anjing tadi, balik baya dan sebagainya. Seterusnya, kita tengok pembahagian hukum makruh. Makruh apa dia? Memakan daging, susu, telur binatang yang makan najis jika berubah rasa, bau, warna. Makruh maksudnya kat sini kita binatang tu dia makan makanan yang tak elok. Baik, ni nanti saya akan terangkan sebentar lagi. Makruh pula. Menunggang binatang yang memakan najis tetapi tanpa lapik. Seterusnya halal makan sayuran yang disiram najis. Nanti saya huraikan. Makruh makan sayuran yang disiram najis. Jika berubah warna, rasa dan bau, harus hukumnya makan makanan yang haram jika dalam keadaan darurat. Harus pula makan mayat manusia jika tiada yang maksudnya dia tak jumpa makanan-makanan lain. Istilahnya begitu. Baik, ni tengok rujuk balik pada voice record yang akan saya bagi tahu sebentar lagi insya-Allah. Baik. Seterusnya hukum menyalahgunakan dadah ataupun salah gunalah dadah dan rokok. Baik, hukumnya dadah hukumnya haram. Yang manakala rokok juga haram, yang mana telah difatwakan oleh negeri Johor dan ada beberapa negeri telah memfatwakannya juga haram. Dadah ni dia akan melalaikan ataupun merosakkan fungsi akal. Kita berfikir dengan baik lah, nak buat itu buat ini, kita dah mabuk, kita dah tak dapat berfikir dengan waras, kita akan nak duit benda tu ketagih dan sebagainya. Rokok juga ketagih. So kena jagalah dua benda ni. Baik, kenapa rokok haram? Sebab dia mengandungi tar. Tar ni maksudnya apabila kita sedut, dia akan tertanam dekat hati kita tu akan rosak. Apabila kita merosakkan fungsi tubuh badan kita, hukumnya berdosa besar. Haram. Kita tak gunakan nikmat yang Allah bagi sebaik mungkin. Faham Pembaziran pun ia juga. Baik, seterusnya. Akibat kesan buruk penyalahgunaan dadah dan rokok. Yang pertama, memudaratkan akal. Yang tadi tu fungsi akalnya, dia dah ketagih ni, dia sanggup buat apa saja. So benda akal ni dia akan rosakkan dan kita tak boleh nak berfikir dengan baik lah. Seterusnya, membinasakan harta. Asyik keluarkan duit, asyik bergolok gadai itu ini dan sebagainya. Akhirnya memakan diri. Seterusnya, membinasakan jiwa. Yang tadi itulah
jiwa rosak, dah tak ingat mak ayah, dah tak ingat keluarga orang tersayang. Okey,